Model pemerkasaan wanita atau ringkasnya 4K adalah bagi memastikan program pemerkasaan wanita dijalankan dengan lebih berstruktur dan mampu memaksimumkan potensi dan peranan wanita dalam pelbagai aspek pembangunan negara. Untuk makluman semua, model 4K ini merangkumi aspek keseimbangan, keuangan, kemahiran serta kesaksamaan dan kepimpinan kendiri. Keseimbangan wanita merupakan elemen penting yang perlu diberikan penekanan. Keseimbangan ini merangkumi keseimbangan fizikal, spiritual dan emosi. Antara program yang telah dibangunkan bagi keseimbangan wanita ialah perkhidmatan psikologi, kaunseling, bimbingan sosial, legal klinik, distress klinik dan wanita anti jenayah. Di samping itu, JPW juga giat menjalankan kempen menangani keganasan terhadap wanita atau Eliminate Violence Against Women yang dijalankan sepanjang tahun. Malah, JPW akan melatih sukarelawan untuk memastikan kempen ini dapat dijalankan dengan lebih giat lagi di seluruh Malaysia. Dari aspek keuangan, JPW telah merancang untuk mempersiapkan wanita dalam aspek kemahiran asas pengurusan kewangan, penjanaan pendapatan, latihan, bimbingan dan pembiayaan keusahawanan serta bagaimana mengadaptasi kaedah perniagaan dalam talian. Wanita yang berjaya adalah wanita yang menguasai kemahiran hidup. Sehubungan itu, pihak jabatan mengambil inisiatif memperkenalkan modul kemahiran bagi memastikan wanita menguasai pelbagai kemahiran asas dalam usaha mengurangkan kebergantungan wanita kepada orang lain. Manakala dalam aspek kesesamaan dan kepimpinan kendiri, wanita akan dilatih untuk menjadi pemimpin atau ahli lembaga pengarah. Di samping itu, mereka juga akan diajar untuk mengaplikasikan kepimpinan kendiri, kepimpinan keluarga dan juga kepimpinan dalam komuniti. Wanita juga akan turut dihubungkan dengan pihak industri bagi memastikan peluang wanita mendapatkan pekerjaan dengan lebih baik. Adalah diharapkan melalui model 4K ini yang dilaksanakan secara komprehensif dapat memastikan matlamat mensejahterakan wanita dapat dicapai. Skuad Wajah atau Wanita Anti Jenayah merupakan sukarelawan di bawah seliaan Jabatan Pembangunan Wanita. Setiap ahli akan diberi latihan dan pendedahan berkaitan isu jenayah dan keganasan yang berlaku terhadap wanita khususnya. Skuad ini juga berperanan dalam memperkasakan komuniti melalui psikososial dan aktiviti bimbingan. Jika anda melihat atau mendengar kes-kes keganasan seperti ini, keganasan rumah tangga, gangguan seksual terhadap kanak-kanak, penipuan dalam talian. Ayuh kita hentikan keganasan ini. Sertai sukarelawan Skuad Wajah. Bersama-sama kita membantu dalam usaha meningkatkan kesedaran terhadap isu-isu jenayah dan memberi bimbingan awal psikososial dalam menangani isu tersebut. Maklumat lanjut, hubungi kami.
Hello, Assalamualaikum. Apa precious time bersama kita untuk sesi live di FB pada hari ini. Terima kasih sekali lagi dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Pejabat Pembangunan Wanita Negeri Selangor atas jemputan dan juga kepercayaan yang diberikan kepada saya dan juga Kolej Komuniti Hulu Selangor untuk menganjurkan kursus pada hari ini. Saya Ana dan anda semua akan bersama saya selama 1 jam untuk kursus DIY handmade deodorant. So, apa itu deodorant? Saya percaya anda semua tahu apa itu deodorant dan faham apa fungsi deodorant daripada diri kita. Okay, so siapa yang tak guna deodorant kat sini? Cuba angkat tangan. Okay, tak ramai. Most of us gunakan deodorant. Tapi for those yang tidak menggunakan deodorant, anda hebat. Ketiak anda mantap. Bukan calon orang boleh hidup tanpa menggunakan deodorant. Okay, so terlebih dahulu saya akan share saya punya slide. Minta tolong admin. Okay. Okay, menurut seorang profesor mengatakan bahawa apa sahaja yang kita makan akan dicernakan oleh sistem pencernaan, oleh hati kita. Tetapi apa yang kita letak pada kulit kita akan dikhawatiri akan meresap masuk ke dalam kita punya salur darah tanpa melalui sebarang pencernaan. So itu yang membahayakan diri kita untuk tempoh jangka masa yang lama. So kita tahu kebanyakan deodorant yang ada di pasaran memang banyak bahan kimia kan. So even kita punya persekitaran kita pun tidak bersih macam dahulu. Kita punya makanan kita pun banyak bahan-bahan kimia, fast food dan sebagainya. Even kita punya skincare. Jadi adalah lebih baik kalau kita back to nature untuk certain skincare yang kita rasa kita boleh buat sendiri di rumah. Okay, sejak bila you all menggunakan deodorant? Okay, macam saya mula menggunakan deodorant sejak akhir balik. Umur 12 ke 13 tahun. Dan sekarang umur saya pun dah nak masuk 40 tahun. So maksudnya dah 28 tahun saya menggunakan deodorant. Dulu kita rasa hebat lah, saya rasa hebat apabila menggunakan deodorant sebab kita rasa bila gunakan deodorant kita dah jadi orang besar. Kan masa kecil-kecil kita tak pakai deodorant tapi bila dah besar kita pakai deodorant kita rasa kita hebat. Tapi lama kelamaan saya merasakan bau badan saya semakin kuat. Rasanya dulu tidak macam tu. Even sampai satu tahap saya perlu reapply deodorant tu beberapa kali sehari. Sebab tidak katakan kita dah pakai dalam pukul 7 kan, lepas mandi pagi kita pakai. Dalam pukul 10, 11 tu kita dah ada satu bau badan yang tidak selesa. So kalau kita pun dapat rasa, dapat menghidu bau badan kita, apatah lagi orang lain so kita rasa kurang confident. Jadi kita pakai balik, kita pakai lagi deodorant tu. Dan tengah hari, malam sebelum tidur pun sebab apa? Nak tidur pun tak lena sebab bau badan sendiri. Jadi kat situ saya ada satu gut feeling. Sebenarnya apa yang menyebabkan bau badan menjadi semakin busuk lah saya rasa kan. Sebab rasanya dulu masa awal-awal remaja tu rasanya bau badan saya tidak macam tu. Okay. So bila dah kerja, dah ada duit sendiri, saya mula menggunakan deodorant yang lebih selamat. Okay. Deodorant yang ada di pasaran, ada bahan-bahan kimia yang kita tahu dia tidak bagus untuk kita. So antaranya inilah, ini adalah melalui pencarian saya, okay, paraben, fragrance, aluminium dan sebagainya. Jadi bila saya dah kerja, saya dah ada duit sedikit, saya beli deodorant yang free aluminium, tak ada aluminium. So untuk satu jangka masa okeylah pakai deodorant tersebut. Tapi selepas satu jangka masa dia kembali kepada yang macam tu kan, kena reapply beberapa kali sehari sebab bau badan tu macam busuk balik kan. Kemudian okeylah saya rasa mungkin badan saya dah immune dengan deodorant tersebut. So tukar brand lain yang dikatakan lebih selamat berbanding dengan deodorant yang biasa yang harga RM5-6 dekat pasaran. So pun sama, lepas satu jangka masa pun dia macam kurang produktif lah, kurang berkesan deodorant tersebut. Sampailah pada tahun 2018-2019 macam tu, saya jumpa satu deodorant cream yang dia punya diklaim dia sebagai natural deodorant, handmade natural deodorant. So bila saya pakai, saya berpuas hati sebab saya tak perlu reapply, saya hanya perlu pakai sekali sahaja sehari pagi, and then tengah hari malam saya tak perlu pakai, esok pagi pula pakai. Okay, jadi saya rasa baguslah.
Dan kita puas hati dengan deodoran tersebut. Saya tak pernah terfikir bahawa deodoran ni kita boleh buat sendiri kat rumah. Sehinggalah satu hari kawan saya dia buat kosmetik, bedak, blusher, lipstick sendiri. Dia kata natural kosmetik. Jadi saya fikir kalau dia boleh buat kosmetik yang selama ni kita ingatkan mustahil untuk kita buat sendiri, saya kata kenapa deodoran kita tak boleh buat sendiri? Sebab deodoran yang saya pakai pada ketika itu adalah natural deodoran. Okey. Pernah satu ketika saya tiba-tiba terpaksa warded dan di hospital itu kedai runcit dia tak ada deodoran. Hari ketiga baru saya dapat deodoran. So bayangkan pada masa itu kita nak jumpa doktor, nak jumpa nurse, kita rasa sangat tak confident sebab kita terlalu bergantung dengan deodoran. Okay. Jadi kembali kepada cerita saya buat deodoran. Jadi saya cuba search lah apa bahan-bahan nak buat deodoran dan banyaklah jumpa kan internet lah kat internet. Jumpa dekat kat mana nak beli bahan-bahan ni. So sajalah cari dekat Shopee, rupa-rupanya bahan-bahan ni ada di Shopee. Okay, even nanti saya akan share dengan you all, even ada certain barang tu you boleh beli pun dekat kedai runcit, kat rumah, tepi rumah tu. Senang sangat. Dan saya tak sangka sebenarnya senang sahaja untuk kita buat deodoran sendiri di rumah. Okay, so saya telah menghasilkan, menggunakan deodoran saya sendiri ni dah 2 tahun. Dah 2 tahun saya pakai deodoran yang saya buat sendiri. That's why pada hari ini saya confident lah untuk share dengan orang. Dulu pernah juga orang minta saya ajar tapi saya kata saya tak confident lah sebab kita baru buat, kita baru pakai sendiri. Kita tak tahu sejauh mana keberkesanan deodoran yang dibuat sendiri. Tetapi selepas 2 tahun saya pakai sendiri, saya pernah tahun lepas saya operation di bahagian kepala. Jadi after effect daripada pembedahan tu memang kita tak bermaya lah, tak bermaya, pening dan sebagainya. Dan memang tak fikir pun nak pakai deodoran ke apa. Janji pada masa tu dapat hidup je. Jadi selepas seminggu baru saya sedar, dah seminggu tak pakai deodoran. Dan saya rasa tak sedar yang saya tak pakai deodoran sebab badan saya tidak berbau. So saya kata okeylah nak teruskan, nak tengok selama mana saya boleh badan saya tidak berbau tanpa menggunakan sebarang deodoran. So saya teruskan bila dah almost 2 minggu macam tu barulah ada sedikit bau, tapi bukan bau tengik yang kita katakan macam bau bangla. Bangla pemarah kan, dia kata sendiri punya ketiak, kata ketiak aku pula kan. Jadi so ada sedikit bau yang masam-masam soft macam tu. Jadi kita pun tak nak semakin teruk bau badan tu, so baru saya apply selepas 2 minggu. Okay. Kemudian pernah juga masa tu deodoran saya dah habis dan saya malas nak buat. Nak buat ni memang senang sangat. Tak sampai 5 minit dah boleh siap pun. Tapi kalau dah malas tu kan memang malas lah kan. Jadi bila dah malas, lepas seminggu lebih macam tu dah ada sedikit bau badan, saya pun malas juga. Pakai je lah deodoran yang ada kat rumah, deodoran chemical lah. Tapi bila saya pakai deodoran chemical tu, bila dah pukul 10, pukul 11 macam tu, dah ada bau tau. Dia ada naik bau. Jadi saya pakai lagi lah. Maksudnya kena reapply deodoran beberapa kali, deodoran chemical. Jadi itu membuatkan saya terfikir sebenarnya apa yang menyebabkan bau badan kita ni macam tengik sangat kan? Adakah kerana badan kita sendiri atau adakah kerana bahan kimia tersebut? So the next day saya tak pakai deodoran chemical tu, saya tak pakai apa-apa. Bereksperimen dengan badan sendiri. So bila saya tak pakai apa-apa, saya pun macam kagum, tak ada bau badan pun walaupun saya tak pakai sebarang deodoran. Jadi saya buat satu kesimpulan sendiri. Mungkinlah badan kita memang keluarkan peluh kita punya ketiak kan, keluarkan peluh, jadi peluh, bakteria bercampur dengan bahan kimia itu yang menjadikan bau badan kita mungkin tengik. Okey, tapi sebenarnya secara semula jadi mungkin bau badan kita tidaklah teruk sangat. Cumanya mungkin kita perlu detox kita punya ketiak. Jadi nak buat ni memang senang sangat. Jadi sebelum saya nak demo macam mana nak buat deodoran, saya nak ajar you all, nak bagi tahu you all apakah bahan-bahan yang kita gunakan untuk deodoran ni dan you faham apakah fungsi dia. Sebab kalau kita beli deodoran kat pasaran memang dia ada list kan bahan-bahan apa. Tapi kita tak tahu apa fungsi bahan tersebut. Kita tak tahu sebab nama tu nama-nama yang macam saintifik sangat kan, kita tak reti. So hari ni saya nak ajar you all memahami apakah bahan-bahan yang ada dalam deodoran kita. Okey, yang pertama adalah coconut oil, minyak kelapa.
Bukan minyak kelapa sawit yang kita goreng ikan, goreng ayam, bukan Ini minyak kelapa. Air nyok. Nyok. Kelapa, air nyok. Okey, so ada beberapa jenis lah minyak kelapa ni. Satu sama ada dalam bentuk cecair ataupun dalam bentuk krim. Okey, sebabnya krim tu bila kalau kita tengok video-video orang putih lah, biasanya dia punya coconut oil dia dalam bentuk krim. Sebab mungkin di sana dengan suhu sejuk jadi mereka memang buat dalam bentuk krim. Tapi kat Malaysia tak ada masalah untuk gunakan yang jenis liquid. So doesn't matter pun nak gunakan liquid ataupun krim. Okey, dah senang untuk kita perolehi. Kemudian minyak kelapa ni juga ada yang biasa, ada yang minyak kelapa dara. So yang biasa tu saya pernah guna, okey, tak ada masalah, boleh guna, tak ada masalah. Kalau minyak kelapa dara, dia lagi baguslah. Tetapi harga dia pun lebih mahal. So minyak kelapa ni, dia punya fungsi dia adalah sebagai antibakteria, menyah bau. Jadi kita tahu bila dekat ketiak kita ni, bila dia ada peluh, dia ada bakteria kan sebab lembab-lembab kan. Jadi fungsi minyak kelapa ni adalah untuk antibakteria, mungkin melemahkan bakteria tersebut atau membunuh, saya tak pastilah, saya bukan bidang saya lah kan, tapi secara umumnya fungsi dia adalah antibakteria. Okey, itu adalah bahan kita yang pertama. Bahan yang kedua adalah soda bikarbonat. Soda bikarbonat ni kan puan-puan yang buat kuih hari tu, buat kek masa raya hari tu memang mesti ada kat rumah lagi ni kan, mesti ada stok ni. So, soda bikarbonat ini dikenali juga sebagai baking soda. So, biasa kalau nak buat kek, dia ada 3 benda lah confuse. Soda bikarbonat, baking soda, baking powder. Okay, tapi bukan baking powder dia adalah baking soda ataupun soda bikarbonat. Mesti ada perkataan soda. Okay, dan even semalam pun sebenarnya saya singgah dekat kedai runcit dan memang saya jumpa pun soda bikarbonat ni dekat kedai runcit. Maksudnya memang senang sangat untuk kita jumpa dekat kedai runcit di area rumah kita. Di mana fungsi soda bikarbonat ini adalah untuk menyerap bau. Kan bila kita berpeluh, ada kuman, ada bau kan. Jadi fungsi soda bikarbonat ni adalah untuk menyerap bau yang berada dekat kita punya ketiak lah. Okey. Tetapi ada orang yang allergic dengan soda bikarbonat ni. Jadi you all boleh gantikan dengan magnesium hydroxide. Cumanya magnesium hydroxide ni memang tak jumpalah kat kedai runcit biasa. Tapi saya dah check semalam ada dekat Shopee. Okay, so boleh carilah magnesium hydroxide. Okay, so even kerana fungsi soda bikarbonat ni menyerap bau, puan-puan boleh gunakan soda bikarbonat ni letak dalam bekas kecil, letak dalam peti sejuk ataupun dalam rak kasut untuk menyerap bau yang kurang enak. Okay, dan sebenarnya banyak fungsi soda bikarbonat ni. So saya ambil satu saja fungsi dia, iaitu untuk menyerap bau. Kemudian bahan seterusnya adalah arrowroot powder. So arrowroot ni adalah sejenis ubi garut. Saya pun tak pernah tengok lah, tapi kalau kita tengok pokok dia cantik. Cantik dan boleh jadikan hiasan landscape kan. So siapa yang minat pokok-pokok hiasan memang boleh tanam lah. Maksudnya daun dia cantik dan ubi dia bermanfaat. Jadi arrowroot powder ni kalau dalam masakan kita gunakan untuk memekatkan kuah. Okay, tetapi dalam deodoran fungsi dia adalah untuk memekatkan deodoran itu sendiri dan juga untuk menyerap lembapan yang ada di ketiak kita. Okay, sebab dia menyerap kan, dia menyerap air itu untuk bagi pekat. That's why bila kita pakai, kita akan rasa ketiak kita ni macam kering. So kita tak rasa pun macam kita pakai apa-apa dekat ketiak kita. Okay. Tetapi kalau rasa susah nak dapatkan arrowroot powder, boleh gantikan dengan tepung jagung. Tepung jagung saya rasa paling senang jugalah. Kedai runcit pun ada. Semalam sebenarnya saya singgah dekat kedai runcit sebab nak beli tepung jagung. Sebab saya punya arrowroot powder dah tinggal sikit. Okay. Seterusnya adalah glycerin. So glycerin ni fungsi dia adalah untuk memberi kelembapan. Sebenarnya dia digunakan sebagai pelembap sebenarnya. Okay. Dan kalau kita tengok mana-mana drugstore, selain pada glycerin, dia juga dilabelkan dengan glycerol. So either one, dia adalah benda yang sama. Nama je lain sikit dan dia adalah bahan semula jadi yang diambil daripada sayuran ataupun daripada haiwan. Kalau glycerin tu daripada sumber pokok, so dia akan tulis kat situ vegetable glycerin. Biasanya akan labelkan macam tu. So glycerin ni dia sangat jernih. So nasi akan tunjukkan dia jernih, tidak berwarna dan dia macam a bit sticky lah, macam sirap macam tu. Okay, macam air gula macam air gula. Okay.
So yang ni semua bahan-bahan yang saya explain ni memang boleh beli dekat Shopee Okay. Kemudian seterusnya adalah kaolin clay. So kaolin clay ni dikenali juga sebagai white clay ataupun China clay. Kenapa China clay? Sebab ia digunakan untuk pembuatan porselin. Okay, clay ni adalah tanah liat. So sifat tanah liat ni kalau ingat masa kecil dulu kita berkubang ke dekat lumpur kan. So lumpur atau tanah liat ni dia tekstur dia licin, lembut. That's why kita gunakan clay ini untuk menjadikan kita punya deodoran mempunyai tekstur yang licin supaya kita senang untuk sapukan dekat kita punya kulit. Okay. Selain pada itu, clay ini juga mempunyai sifat untuk detox kulit kita dan juga untuk membersihkan pori-pori dekat kulit kita. Jadi mungkin selama ini bila kita pakai deodoran kimia, especially yang spray tu, so yang spray tu pada saya sangat tak bagus lah sebab kulit kita ni dia nak bernafas, dia nak berpeluh, itu secara semula jadi. Tapi apabila kita spraykan dia, kita memang rasa ketiak kita kering tetapi kulit kita tidak akan mengeluarkan peluh, which is mengeluarkan peluh tu adalah satu proses badan kita untuk mengeluarkan toksin-toksin daripada badan lah kan. Jadi bila kita halang kulit kita daripada keluarkan peluh, jadi toksin itu telah menyumbat pori-pori. Jadi untuk jangka masa panjang memang tidak bagus. Jadi apabila kita pakaikan clay, kita gunakan clay ini akan absorb kita punya yang tersumbat-sumbat selama ni untuk bersihkan. Itulah yang saya rasakan bila saya dah pakai lama, saya boleh tak pakai deodoran untuk seminggu ataupun 2 minggu sebab pori-pori saya dah clear, dah detox oleh penggunaan clay. Selain pada kaolin clay, kaolin clay ni warna dia putih. So dia banyak digunakan dalam produk kosmetik. Sebab putih kan senang nak match kot. You all juga boleh gunakan clay lain, warna hijau, green clay, pink clay. Katakan nak, saya suka warna pink lah, boleh tak saya warnakan saya punya deodoran dengan warna pink? Boleh, tapi jangan gunakan pewarna. Gunakan pink clay supaya you punya deodoran warna pink. Ada banyaklah warna-warna clay ni sebab warna dia berbeza bergantung kepada ni lah dia punya alam semula jadi tu kan. Okay, even hari ni saya ada green clay yang saya akan tunjukkan dekat kamera satu lagi. Saya menggunakan green clay dan juga kaolin clay. Cumanya kaolin clay ni dia lebih murah. Okay, dalam 100 gram tu mungkin dalam 4 ke 5 ringgit. Harga yang saya letakkan adalah harga anggaran. Okay, harga up sikit lah. Sebabnya mungkin ada kedai yang mahal sikit, mungkin ada kedai yang murah sikit. So saya buat anggaran. Tapi kalau green clay, harga dia lebih mahal, RM12 untuk 100 gram. So perbezaan harga dia agak jauh. That's why kita banyak menggunakan kaolin clay sebab harga dia lebih murah. So even katakan lepas dah buat deodoran ni ada baki kaolin clay ni, you boleh gunakan clay tersebut untuk emas. Campur sedikit air, bancur dan pakai dekat muka untuk membersihkan pori-pori dekat muka. Okey, kemudian wax. Wax ni, saya kena tunjukkan. Wax ni, fungsi dia, pernah tak kita pakai lipstick, lip balm dan sebagainya kan? So nampak dia keras kan? So dia keras dekat, so yang membuatkan dia keras dan ada shape macam ni adalah wax. So wax ni, fungsi wax ni ada banyak jenis. So ada beeswax. Beeswax ni diambil daripada lebah lah, sarang lebah. Okay, so itu adalah kalau ada orang yang vegetarian, mungkin dia nak berdasarkan tumbuhan, so boleh opt kepada Candelilla wax. So ini daripada bunga Candelilla. Even ada banyak lagi lah jenis-jenis wax. Tak terlist lah pada saya. Saya ada 2 jenis saja, beeswax dan juga Candelilla. Dan saya pernah gunakan soy wax, tapi soy wax pada saya tak sesuai untuk buat kosmetik sebab dia tekstur dia tak best lah. Tapi dia murah. Saya gunakan sebab hari tu saya beli banyak soy wax, jadi saya just buat lilin saja. Dan bila you gunakan beeswax atau Candelilla ni, kalau rasa macam ada lebih tak tahu nak buat apa, boleh buat lilin sendiri kat rumah. Jadi lilin kita kat rumah adalah lilin yang natural, tidak bahaya. Sebab lilin yang kita biasa beli tu sebenarnya dia ada bahan-bahan kimia yang akan dibebaskan bila kita bakar, which is tak baguslah untuk kesihatan kan. So lepas ni boleh cuba buat lilin sendiri pula. Okay, kita tengok perbezaan harga. Untuk beeswax,
Beeswax ni pun ada banyak jenis juga Ada yang organik, ada yang tak organik, ada yang warna kuning, ada yang putih, ada yang dalam bentuk bongkah, ada yang dalam bentuk biji-biji. So saya personally, saya prefer yang biji-biji sebab senang untuk kita sukat. Dan saya ambil warna putih sebab kalau kita buat warna kuning, jadi warna kuning tu akan mempengaruhi kita punya warna deodoran ataupun bahan-bahan lain yang kita akan hasilkan. So saya ambil warna putih. So beeswax dia lebih murah lah compare kepada Candelilla wax. Kalau you tengok pada slide tersebut, beeswax dalam RM10 untuk 50 gram, manakala Candelilla dalam RM30 untuk 50 gram. Jauh perbezaan tu kan. Jadi that's why saya gunakan beeswax sebab dia lebih murah. Okay. Next. Essential oil. So essential oil ni dia varieties. You boleh gunakan pelbagai brand. Kalau rasa you yakin dengan yang living, yes, go for it. Kalau macam saya tak kisah sangat. So saya beli dia brand-brand yang maksudnya cak-cak ayam ni lah kan. Tak kisah. So fungsi essential oil ni satu, wajib guna adalah tea tree oil ataupun lavender oil. Sebab tea tree oil ataupun lavender oil ni mempunyai fungsi sebagai natural preservative. Sebab bila kita buat ni, kita tak letak preservatif, kita tak letak bahan pengawet. Jadi untuk menjadikan kita punya lebih tahan lama supaya tak ada bakteria dan sebagainya, kita gunakan tea tree oil ataupun lavender oil. Okay. Tapi saya secara personally saya tak suka sangatlah bau dia sebab dia macam ada bau mint macam tu. So saya akan letakkan bau lain pula lepas tu. Saya akan letakkan sama ada bergamot, sweet orange, rose, vanilla macam tu. So fungsi dia adalah macam ni. Tadi kita letak minyak kelapa kan. So bila minyak kelapa dia ada bau kelapa lah kan. Jadi bila saya pakai dekat ketiak, saya rasa macam ada kerisik dekat ketiak. Jadi that's why saya letakkan essential oil. Tapi sekarang ada juga minyak kelapa yang refined, which is dia dah buang bau kelapa tu daripada minyak kelapa tu untuk tujuan kosmetik. Tapi mungkin harga dia lebih mahal, you all boleh carilah mungkin refined coconut oil ataupun odorless coconut oil. So dia tak ada bau coconut tu. Okay. Kemudian vitamin E. So ini adalah optional. Yang saya tandakan star adalah optional. Maksudnya kalau kita tahu vitamin E ni bagus untuk kulit kan. Jadi kalau kita nak memberi ala-ala kita pakai deodoran, kita pun nak merawat kulit ketiak kita supaya menjadi lebih cantik dan sebagainya, letak vitamin E. So ini optional. Kalau nak letak, letaklah. Kalau tak nak letak pun tak ada masalah. Dan sebab kita letak sikit saja, bukan letak banyak. So untuk 5 ml, 5 ml ni botol sebesar ini. So 5 ml. Harga dia dalam RM11 saja. So jangan pula letak vitamin E yang kita makan tu. Itu adalah untuk kita makan, food grade. Sedangkan yang kita nak gunakan adalah cosmetic grade. So mesti cari vitamin E untuk cosmetic grade. Kemudian cocoa butter ataupun shea butter ataupun mango butter pun boleh ditambahkan juga dalam deodoran kita. Sebab bahan-bahan ni bagus untuk kulit kita. So macam saya kata tadi, instead of kita untuk tak nak bagi ketiak kita bau, kita juga boleh merawat ketiak kita supaya lebih cantik. Jadi cocoa butter, mango butter, shea butter ni adalah optional. Okay. So ini resipi dia. So siapa yang prefer tulis boleh salin resipi ni. Siapa yang prefer ambil gambar boleh ambil gambar. Sebenarnya kalau you all tengok video YouTube pun banyak resipi-resipi. Tapi resipi yang saya buat ni, saya dah adjust. Ini adalah resipi untuk satu tub ini. Mungkin saya boleh zoom sikit. Satu tub ini. Bekas ni saya beli kat kedai Eco. Masa tu RM2 10 ke RM2.20 untuk 2 bekas. Okay. Jadi kalau you tengok kat situ, 1 TBS. TBS adalah tablespoon. Okay. Ni dia memang ada tulis kat sini, TBS, 1 tablespoon. Okay. Jadi senang saja saya punya resipi saya semuanya 1 tablespoon. Okay. 1 tablespoon soda bikarbonat, 1 tablespoon arrowroot powder, 1 tablespoon kaolin clay, 1 tablespoon glycerin, 1 tablespoon coconut oil, separuh Bila separuh, dia ada sukatan lain. Okey, sukatan lain.
Ini adalah untuk separuh tablespoon beeswax. Kemudian essential oil. Essential oil tu it's up to you sebab ada essential oil yang kuat. So kalau bau dia kuat letak sikit sajalah. Ada essential oil yang bau dia soft je. So letak banyak sikit sebab kita just nak menutupi bau coconut tu, coconut oil. Okay. So ini adalah, tapi kalau you tak ada sudu yang dengan sukatan macam ni, sebab kita buat deodorant cream. Kenapa saya buat deodorant cream? Saya tak buat stick. Alamak, tak bawa pula. Cik Yuk boleh tolong saya tak? Lupa. Dalam bekas yang ada penutup biru tu dia ada warna hitam. Sebelah sana Cik Yuk. Sana hujung dekat plastik merah tu bawah dia. Dia ada yang bekas bawah tu Cik Yuk. Bawah plastik merah tu. Okey. Saya pernah dulu mula-mula saya buat deodorant, saya buat jenis stick sebab yang warna hitam tu. Boleh. Saya bermula dengan stick. Tetapi stick ni bila saya buat macam mana saya nak dapatkan satu, okay, contohnya ni bila saya dah masukkan dalam acuan dia ni, kadang-kadang kita nak rasa lah juga kan, is it okay ke tak kita punya deodorant yang kita buat ni? So ni separuh tak jadi. Bila kita dah buat, kita tak boleh buka naik atas. So bila kita buka naik atas, dia rosak. So bila rosak, kita tak boleh jual. Which is kat situ adalah satu kerugian lah. Sebab kita nak dapatkan, is it teksturnya okay bila kita sapu kat kulit. So banyak kerugian saya bila saya buat stick macam ni. Then bila saya buat deodorant jenis cream, saya rasa kalau kita rasa tekstur dia tak best, kita boleh tambah bahan-bahan lain. Jadi lebih fleksibel dan tidak membazir lah pada saya. That's why saya dah tak buat stick, saya buat cream. Okay. Kemudian coconut oil. Okay, coconut oil yang saya gunakan adalah virgin. So apa-apa brand pun boleh Okay, beeswax. Mungkin admin boleh switch kepada kamera dapur kot. Sebab kita lebih close up boleh tutup. Okay. So, saya ada ayak kat sini. So kalau tak nak ayak pun tak apa. Dia bukanlah satu kemestian. Tapi saya sajalah baru beli semalam. Sebelum ni tak pernah guna ayak pun. Okay, so saya akan gunakan, kalau you all gunakan bekas ini saya beli dekat kedai Eco juga. 4 bekas RM2. Sekarang RM2.40 kan. Tapi hari tu semalam saya cari tak jumpa. Mungkin cuba carilah. Okay, untuk bekas ini adalah dalam 10 gram kot 15 gram macam tu. So acuan dia, so tadi nisbah kita 1:1 kan. Tadi kita gunakan yang ini 1 TBS, 1 tablespoon. Okay, tapi untuk saiz ini, you kena gunakan saiz 1 TSP, teaspoon. Okay, dia punya ni kecil sikit. Okay, 1 teaspoon. Okay, jadi sebab saya nak gunakan yang kecil, sebab nak masukkan dalam bekas yang kecil, saya akan gunakan 1 TSP, 1 teaspoon saja. Kemudian saya nak tunjuk, sebelum kita buat, saya nak tunjuk kepada you bukan bahan lah. Okay. Ini saya baru buat tadi. Saya gunakan exactly bahan yang saya tunjukkan dalam slide tadi, tetapi saya tak letak beeswax. Semua benda saya letak kecuali beeswax. So apa yang berlaku adalah, you nampak dia macam nak tumpah kan? Okay. Saya nak bagi tahu you apakah fungsi beeswax. Okay, ini saya gunakan green clay, that's why dia warna hijau. So nampak dia tak tumpah, yang tumpah pun sedikit mungkin essential oil atau coconut oil lebih. So itu adalah fungsi beeswax. Kenapa kita pakai beeswax? Jadi kalau you tak nak pakai beeswax pun boleh, tak ada masalah kalau kita nak pakai sendiri. Tapi kalau untuk tujuan jual, saya prefer you gunakan wax lah, apa-apa wax, beeswax ataupun candelilla wax. Sebab kita nak supaya deodorant kita ni in shape, berada dalam shape macam ni lah. Okay, saya akan tunjukkan tekstur. Okay, nampak lembut. Kenapa lembut? Sebab yelah kita gunakan glycerin, clay dan sebagainya.
So bila kita ambil dan kita apply dekat kulit, dia memanglah tak adalah so bila kita apply kat kulit dia macam ni lah, macam ada tepung dekat ketiak kita, tapi tak apalah, kita bukannya nak show off dekat orang, nak tengok ketiak aku, nak tengok ketiak aku. Bukan kan, kita pun menutup aurat semua kan. So tak ada masalah, so you boleh apply je sebanyak mana yang you rasa lah. Okay, pada saya, untuk ketiak saya gunakan macam sebanyak ini saja, cukup, sudah memadai. Okay, so ini yang gunakan wax. Yang saya tak gunakan wax tadi, dia lebih lembik lah. Tetapi bila kita apply dekat kulit, alamak. Bila kita apply kat dah tumpah dah. Okay, bila kita apply kat kulit dia lebih, tapi bila kita dia macam ni yang ada wax, yang ini tak pakai wax. Nampak tak? Yang pakai wax ni dia macam sticky sikit, melekat dekat kulit. Yang tak pakai wax dia melekat juga tapi macam sepah sikit. Okay, tak ada masalah pun, tak ada masalah. Sebab fungsi wax tu hanyalah untuk bagi dia shape. Okay. Okay, kemudian kita kena sediakan dapur. Dapur kat rumah pun tak ada masalah. Tapi kena double boil double boil sebab wax ni tak boleh direct kena api, nanti dia hangit. So air tak jelah air banyak mana. Kemudian double boil. So letaklah periuk double Jadi dalam yang kita nak double boil ni, saya akan gunakan 1 TSP sebab nak gunakan masukkan dalam bekas yang kecil. Oh sorry. Silap. Untuk wax kita gunakan 1/2 saja TSP. Okay, separuh je. Sebab kita bukan nak keras sangat, kita just nak bagi dia sedikit shape. Kalau lebih beeswax, kita punya cream deodorant kita akan lebih keras. Which is saya tak sukalah. So saya akan masukkan 1/2 TSP. Okay, sorry lupa nak tunjuk bahan. Ini adalah kita punya beeswax. So saya ambil yang warna putih dan biji-biji. Jadi bila biji-biji macam ni kita nak sukat ni senang. Kalau dulu sebelum ni saya pernah beli yang bongkah. Jadi nak kena potong, dah potong nak masuk. Macam mana kita nak ukur yang sepotong yang kita potong tu apa saiz dia. Susah kan. So saya prefer yang macam ni lah, biji-biji macam ni. Kemudian kita akan masak bersama dengan kita punya coconut oil. So coconut oil adalah 1 TSP. Okay. Dan kita buka api lah. Okay, fungsi untuk kita masak ni adalah untuk mencairkan kita punya beeswax. Beeswax kita tadi kan berketul-ketul. So kita nak mencairkan dia. Okay, jadi sementara tunggu dia cair, kita akan masukkan bahan-bahan lain pula. Oh, kita dah terguna untuk minyak, takut dia melekat. Okay, so 1 teaspoon soda bikarbonat. Okay, macam saya cakap tadi, kalau tak nak ayak pun tak ada masalah. Ayak ni saja je lah nak action sikit, nak live kat FB. Selama ni tak pernah pun kat rumah. Okay, kemudian 1 teaspoon kaolin clay. Dan juga 1 teaspoon arrowroot. Semuanya putih-putih. Arrowroot ni you boleh gantikan dengan tepung jagung. Okay, ni tepung jagung So tepung jagung dia warna dia lebih putih lah. Okay, tujuan kita ayak sebabnya macam soda bikarbonat ni dia ada ketul-ketul. Sebenarnya ketul-ketul ni boleh je kita penyek-penyekkan dengan sudu, tapi saja kan nak live dekat FB ni nak tunjuk ada kerja lebih sikit. Okay, so bila kita ayak, kita punya tepung kita lebih halus lah.
Okay. So ini hasil dia. Okay. So saya memang sengaja gunakan mangkuk berwarna sebab saya nak you all nampak beza antara tepung dan juga bekas. Later on sebenarnya saya nak gunakan mangkuk kaca. Kenapa saya nak gunakan mangkuk kaca? Sebab nanti saya nak mixkan yang kita cairkan ni dengan tepung-tepung kita ni. Tapi atas air panas, sebab boleh kita gaulkan di luar tapi dia akan cepat memekat. Kenapa memekat? Sebab kita ada beeswax. Okay, so saya akan masukkan ke sini. Sementara tunggu, lambat pula kan, besarkan sikit api. So sementara itu saya akan masukkan essential oil. So hari ini saya akan masukkan vanilla. Okay, you juga boleh letak jojoba oil, jojoba oil sebab dia bagus untuk kulit. Okay, dan juga rose. Untuk gegel mungkin sukalah rose ni kan, bau bunga. Okay, masukkanlah seberapa banyak yang you suka. Dia tak ada pantang larang. Tapi saya rasa vanilla adalah satu kemestian yang kita kena ada sebab vanilla ni dia macam match je nak masuk dengan mana-mana. Kalau kita nak mix kan, kalau vanilla dengan bergamot pun sedap, vanilla dengan sweet pun sedap. Ni dah cair, boleh tutup. Okay, sebelum terlupa kita masukkan tea tree oil dan juga sedikit vitamin E. Sedikit saja nak jimat. Okey. Kemudian, saya akan letak mangkuk ni di atas. Api ni saya dah tutup tapi dia ada sikit lagi, tak apalah. Mangkuk ni saya akan letak di atas air panas sebab saya nak kita gaul dia dalam keadaan dia. Tapi jangan masak jangan masak. Sebab apa jangan masak? Sebab kita ada soda bikarbonat. Soda bikarbonat bila kita masak dia akan berbuih. Jadi kita punya tekstur kita tak akan cantik. Tengok dia macam memekat macam ni. That's why saya akan gaulkan bahan-bahan ni di atas air panas. Okay, kita masih lagi kekurangan satu bahan iaitu glycerin. Okay, glycerin So glycerin ni adalah satu teaspoon juga. Okay, kita gaulkan lagi. Nampak macam bubur kan? Macam bubur nak bagi baby je. Tapi dia sebenarnya deodorant. Okay. Saya cium dahulu untuk tengok adakah saya suka dengan bau ni. Saya rasa dah memadai lah. Kalau rasa tak cukup, kita boleh tambah lagi. Tambah je. Kita yang buat dia kan. So bila dia dalam keadaan cair macam ni, senang untuk kita masukkan ke dalam bekas. Okay. So ni bekas kita tadi. Okay, bekas ni oleh kerana kita tak ada preservatif. Okay. So you all kena lap sedikit dengan alkohol. Kalau ada alkohol swab lagi baguslah. Kalau tak ada, just ambil je alkohol yang kita gunakan untuk sanitize COVID-COVID ni dan lapkan. Sebab apa kita nak pastikan bekas yang kita gunakan ni memang tak ada kuman lah. Supaya kita punya deodorant kita tahan lebih lama. So bila dah siap macam ni, panas pula. Maaf je, saya ni memang tak berapa cekap kat dapur sebenarnya. Tapi demi you all saya akan buat demo juga. So bila macam ni, you just masukkan. Okay, sudah mencukupi. Okay. So ni tak boleh pakai lagi. So kita akan sejukkan dia. Kalau nak cepat sejuk, you all boleh letak dalam peti sejuk selama 30 minit ke 1 jam bagi dia keras sikit sebab dia ada wax. Okay, kita akan letak ke tepi.
So macam mana pula, mungkin ada acik-acik kata, nah, acik ni tak gerti lah nak shopping online, nak beli dekat Shopee PP tu tak gerti kan, macam mana Sebab ada bahan-bahan ni memang tak ada kat kedai runcit. So acik-acik jangan risau Saya ada satu lagi resipi. Mungkin admin boleh switch kepada slide tadi. Okay, kita kena kembali kepada basic deodorant. Apa fungsi deodorant? So deodorant ni kita nak dia dapat menyebabkan kita tak akan berbau lah kan. Kita tak akan berbau, kemudian kita nak ketiak kita rasa kering. Okay, so itu saya rasa dua fungsi utama deodorant. Jadi that's why awal tadi saya terangkan tentang bahan-bahan supaya you all faham bahan-bahan. So ini adalah resipi yang pertama. Okay, maksudnya tadi satu TBS, tablespoon yang besar ni, okay, yang besar ni, dia bersamaan dengan 15 ml. Manakala satu teaspoon yang kecil ni bersamaan dengan 5 ml. Jadi tengok pada saiz bekas lah Okay, jadi maksudnya kat sini you all bertukar je lah TBS kepada TSP, tak ada masalah Tapi kalau kat rumah tak ada benda ni pun tak apa, guna je sudu biasa. Katakan nak guna camca ke, boleh. Katakan nak gunakan satu camca ni, semua satu camca macam ni, kecuali beeswax. Boleh je sebab kita yang buat dia. Lagipun kita buat krim, so bila kita buat krim dia lebih mudah. Dia tak macam, nak tunjuk sekali lagi. Ni. So ini adalah yang nampak macam keras kan tapi dia lembik. Saya tak dapat resipi yang saya puas hati, that's why saya tak share dengan you all macam mana nak buat stick. Nanti kan tak best lah kita bagi ilmu biar kita perhati kan. Okay, next recipe. Okay, deodorant cream juga. Kalau you all rasa saya ada shea butter. Yang saya kata shea butter ni bagus untuk kulit juga kan. Kalau you nak gunakan shea butter, boleh kurangkan instead of tadi coconut oil 1 tablespoon kan. So kita separuhkan 1 tablespoon coconut oil, 1 tablespoon cocoa butter ataupun shea butter, separuh-separuh. Kita adjust kat situ sebab shea butter ni pun dalam bentuk cream macam ni. So nanti you ambil dan you cairkan bersama-sama dengan coconut oil, dengan beeswax tadi. You cairkan. Jadi dia tetap jadi dua kan. So you boleh adjust kat sini. Kemudian untuk mereka yang allergic dengan soda bikarbonat, tak apalah sebab mungkin selama ni kita tak pernah pun pakai deodorant yang ada soda bikarbonat. Tak apa, lepas ni try buat. Kalau rasa ada gatal-gatal dekat ketiak tu maksudnya you all allergic dengan soda bikarbonat. So boleh gantikan dengan magnesium hydroxide. Tapi kena beli kat Shopee lah, saya tak jumpa kat kedai runcit. Tak pernah cari dan saya pun tak pernah try resipi ni sebab saya tak allergic dengan soda bikarbonat, so saya tak pernah try, tapi you all boleh try lah. Alright, yang ni untuk acik-acik yang tak tahu, tak pernah, tak gerti ni nak shopping online dekat Shopee PPP. Kembali kepada basic, deodorant yang kita nak buat adalah untuk kita punya ketiak tak berbau dan untuk memastikan ketiak kita rasa kering. Jadi kembali kepada basic, okay, ini adalah resipi saya yang tadi tapi saya potong bahan-bahan yang tidak perlu. Soda bikarbonat, okay, sebab soda bikarbonat adalah untuk menyerap bau. Okay, itu fungsi dia. Kemudian arrowroot tak jumpa cari kat kedai runcit, gantikan dengan tepung jagung. Kaolin clay, tak apalah kalau tak ada pun. Sebab fungsi kaolin clay hanyalah untuk menyerap lembapan. Tapi menyerap lembapan, fungsi dia boleh digantikan dengan tepung jagung. Tepung jagung ni pun fungsi dia menyerap lembapan juga. Cumanya kita tak adalah fungsi untuk detox kulit, kita tak ada fungsi untuk membersihkan pori-pori. So kita tak ada sebab kita tak gunakan kaolin clay. Glycerin kita tak letak juga sebab tak jumpa kat kedai runcit kan. So tak apa sebab glycerin ni fungsi dia untuk melembapkan kita punya deodorant. Pun tak apa, kalau tak letak pun tak apa. Coconut oil mesti letak. Tapi mungkin coconut oil ni kat kedai runcit susah juga nak jumpa. Tapi insya-Allah ada dekat kedai-kedai India, kedai-kedai runcit India. Dan saya percayalah kedai-kedai runcit India ni kat satu tempat tu takkanlah tak ada satu kan. Senang jugalah. Tidak sesenang pergi kedai runcit tapi ada. Okay. Kemudian beeswax tak letak pun tak apa sebab saya kata tadi beeswax tujuan dia adalah untuk dia mengekalkan deodorant kita dalam shape. Ni sebab kita nak guna sendiri kan. Kemudian essential oil kalau tak ada nak letak juga, kalau tak kan kita punya deodorant kita bau kerisik.
Tapi tak boleh gunakan essence vanilla. Sebab essence vanilla adalah water based sebab dia adalah food grade kan. Sedangkan bahan yang kita gunakan adalah oily sebab kita ada coconut oil. Jadi saya tak pernah try, tapi you all mungkin boleh gunakan vanilla powder. Vanilla powder mungkin boleh jumpa dekat kedai-kedai bakery. Sebab dia powder campur dengan soda bikarbonat pun powder, tepung kan. Campur dengan tepung jagung, so dia mungkin boleh mix well. Sebab saya pernah dululah, konon-konon dulu masa mula-mula buat, saya nak jimat, saya gunakan essence vanilla. So sebab dia minyak dengan air, dia tak bersatu kan, so nampak tak cantik lah. Okay, so boleh gunakan vanilla powder. Even hari ni saya memang saya buat tadi deodorant ni. Mungkin boleh switch kepada kamera dapur kot sebab saya nak tunjuk. So ini adalah deodorant yang 3 tadi, deodorant 3 bahan. So nampak dia agak cair sikit lah. Sebab saya gunakan, nisbah saya hanyalah 1 teaspoon soda bikarbonat, 1 teaspoon tepung jagung dan 3/4 teaspoon coconut oil. Okay, saya akan pakai dekat tangan supaya you all nampak lah macam mana tekstur dia kan. Okey je kat ketiak. Even hari ini saya memang gunakan deodorant ni. Nak try, saya tak pernah try yang ni. So far saya rasa ketiak saya okey je. Right? So bolehlah cuba resipi ni kan. Tiba-tiba dah habis live pada hari ni, rasa macam tak sabar nak buat deodorant sendiri. Tapi nak beli bahan-bahan lain mungkin mengambil masa, boleh try dulu resipi 3 sekawan ni. Sangat senang. Dah cuba pakai. So kalau pakai you all rasa tak ada gatal-gatal, so maksudnya you punya badan tak allergic dengan soda bikarbonat, jadi boleh beli bahan-bahan lain sajalah. Alright. Kemudian apa lagi nak tunjuk? Okay, untuk tablespoon punya resipi yang besar kan. So ini bekas ni saya beli dekat Ninso, plastik je, 6 biji RM2, 30 sen kot kat Ninso. Jadi dengan resipi yang gunakan 1 tablespoon, kita dapat isi sebanyak ini. Okay, ataupun bekas ini. Okay, jadi kalau gunakan bekas ni nampak cantik sikit lah kan. So tapi kalau tak jumpa, saya dah cari banyak tempat tak jumpa, bolehlah setakat nak pakai sendiri. Ini tekstur dia, saya tunjukkan. Okay. Untuk tujuan hygiene saya tak tekan dengan tangan sebab saya tak guna lagi yang ni. So saya letak kat sini. You all tengok tekstur dia. Dia lembut dan kita nak sapukan pada kulit kita pun senang, dia tak messy macam tu. Okay. So masa sapu ni memanglah rasa macam melekit sebab kita ada minyak dan juga wax. Tapi bila kita dah pakai dekat ketiak, okey je, tak ada rasa apa-apa. Okey, nampaknya kita punya ni kalau pegang masih lagi panas yang kita buat tadi, tapi atas dia dah kering. Even kalau kita terbalikkan pun dia tak akan tumpah sebab kita gunakan wax. That's why penting untuk kita gunakan wax. Kalau you buat untuk jual, make sure bekas yang you gunakan adalah bekas yang ada satu penutup yang lapik macam ni dulu sebelum tutup. Sebab apa? Macam mana pun bila kita post kan, takut cair kat panas, cair ke apa, dia tak akan kotorkan penutup. So saya pun learn jugalah sebab bila dulu masa saya mula-mula jual, saya tak gunakan bekas yang macam tu. Contohnya macam bekas ni pun okeylah, cantik juga sebab dia ada bekas ni, dia ada penutup yang pertama and then dia ada penutup luar. Tapi kalau bekas macam ni mahal RM3 lebih. Nampak macam cantik tapi dia tak ada lapisan penutup yang first layer tu. Jadi bila sampai pada customer, kadang-kadang kita punya deodorant tu melekat-lekat dekat penutup. Jadi kita punya pelanggan kita tak sukalah sebab nampak macam messy macam tu, macam comot, dia tak suka. So make sure ada satu penutup lapisan lain baru kita ada penutup luar. Okey, dah habis dah ni. Pukul apa dah? Okey, ada lagi 7 minit, ada soalan ke?
Okey, soalan pertama, pump wax. Saya tak pernah gunakan pump wax, tapi as long as dia wax, saya rasa fungsi dia sama. Cumanya mungkin you boleh bereksperimen lah. Mungkin tadi kita gunakan 1/2 separuh saja. Try dulu 1/2. Kalau you rasa terlalu keras, you mungkin boleh kurangkan kepada 1/4. Okey. Soalan kedua, di mana boleh dapatkan bahan-bahan ini? So bahan-bahan ni saya memang beli kat Shopee. Okay, nanti you dah ada resipi saya kan? Memang ada beberapa kedai lah yang memang dia menjual bahan-bahan untuk membuat deodorant, membuat lipstick, membuat bahan-bahan ni lah, candle dan sebagainya. So memang ada. You cari je, typekan Kaolin Clay ataupun beeswax, memang akan jumpa kedai dia. Okey, soalan ketiga. Okey, saya tak pasti sama ada ia sesuai tak untuk orang eczema. Saya tak pasti sebab saya dan family saya tak pernah ada eczema. Tak pernah try lah kan. Tapi boleh cuba sebab kita menggunakan bahan-bahan semula jadi. Okay, sebab that's why bila kita buat sendiri kita punya deodorant ataupun skincare kita tahu bahan apa yang kita boleh gunakan. Macam saya sendiri sebenarnya sebelum saya buat deodorant, saya buat lipstick, lip balm sendiri. Tapi somehow saya allergic dan saya dah dapat kenal pasti apa yang saya allergic. Saya allergic dengan beeswax. So saya tak boleh gunakan beeswax untuk saya punya lip balm. Okay? You boleh try lah Puan. Puan kencik saya tak pasti. Boleh try gunakan bahan-bahan ni. Cumanya kalau macam soda bikarbonat ni dia mungkin a bit kuat sikit. Boleh gantikan dengan magnesium hydroxide. Okay. Ada soalan lain ke? Tak ada. Okay, so mungkin boleh starting dulu dengan resipi 3 sekawan tadi. Soda bikarbonat, tepung jagung dan juga coconut oil. Kalau rasa okay, then bolehlah invest untuk beli bahan-bahan lain. Sebab apa? Kita tak tahu. Sebab saya ada kawan saya yang memang try saya punya deodorant, dia rasa gatal. Maksudnya mungkin dia allergic dengan soda bikarbonat. So saya sebenarnya baru tahu semalam yang kita boleh replace soda bikarbonat dengan magnesium hydroxide. Okey, saya rasa kalau tiada soalan, kita mungkin boleh tutup kita punya kursus kita pada hari ini di sini. Sekiranya you all ada soalan lain di masa akan datang, you all bolehlah WhatsApp saya. Sebab WhatsApp ni WhatsApp kerja, so saya tak ada masalah lah untuk menjawab soalan-soalan daripada tuan-puan. Saya punya nombor telefon 011 13 10 5716. Saya ulang 011 1310 5716. Okay, so itu adalah nombor kerja. Jadi mungkin di luar office hour saya memang tak buka lah handphone tu. So kalau tuan-puan mesej saya pada waktu malam ataupun hari cuti, so saya akan reply pada next working days. Okay, so sekiranya ada minat kursus apa-apa, boleh ajukan kepada PPWN untuk buat kursus-kursus lain dalam domain kemahiran. Dan pada minggu hadapan kita ada satu lagi kursus bersama saya iaitu untuk membuat DIY natural lip balm lip tint. Okay? So pastikan anda mengikuti kursus saya satu lagi minggu hadapan last. Minggu lepas kita dah ada kursus untuk edit video. You all boleh tengok balik video tu. So hari ini untuk buat deodorant minggu hadapan pada 10 hari bulan jam 10 pagi hingga 11 pagi. Okay, untuk buat lip balm. So bahan-bahan dia lebih kurang yang kita ada kat sini. So maksudnya bila you beli bahan-bahan untuk deodorant, ada sebahagian bahan-bahan yang you all boleh gunakan untuk buat lip balm juga. So pastikan you all tidak ketinggalan untuk follow live kita pada minggu hadapan 10 hari bulan 6 pada pukul 10 pagi. Okey, sehingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Saya minta maaf sekiranya ada terkasar bahasa, tersilap kata. Sesungguhnya segala kekurangan datangnya pada saya dan segala kelebihan itu datangnya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Okey. Sorry, lupa kan. Okey, starter kit. Okey, minta admin untuk buka satu lagi slide saya. Okey, lupa. Saya sebenarnya ada menyediakan starter kit. Starter kit for those yang mungkin rasa macam nak beli satu-satu bahan tu memang last kali jadi mahal kan. Jadi saya ada sediakan starter kit. Cumanya starter kit saya tidak include
yang liquid seperti coconut oil, glycerin dan juga essential oil. So saya tak masukkan. So for those, tapi starter kit saya tak banyak. Mungkin ada 4 atau 5 saja. Saya dah sediakan 4. So saya tengok balik bahan saya ada lagi. So saya akan buat lagi lah. Mungkin boleh lagi 5 ataupun 6 starter kit. Jadi you all boleh beli starter kit saya di Shopee. Minta admin untuk buka link saya. Okay. So Shopee saya adalah Ana Pataniah. So you boleh cari dekat Shopee tu Ana Pataniah. So memang saya dah letakkan saya punya starter kit harga RM15 saja. Sebab just cost bahan-bahan basic dan juga cost sampul, cost yang saya kena bayar dekat Shopee. So tak apalah, RM15. You all akan dapat deodorant tube just in case you all nak bereksperimen membuat stick, deodorant stick. Container yang kecil. So container yang kecil ni ingat you guna gantikan instead of TBS tukar kepada TSP, teaspoon. Okay. Kemudian ada semua bahan lain, kaolin clay, soda bikarbonat, arrowroot powder, beeswax, dan saya juga akan bagi you all deodorant yang dah siap ni supaya you all boleh rasalah, boleh pakai dulu dan cuba bau macam mana kan. Okay. Selain itu, okay, ada beberapa trial pack macam ni yang saya jual juga, okay, dengan harga RM5 saja. So sebenarnya tadi saya ada cerita, saya ada beli kan, dulu saya beli handmade juga deodorant, exactly lebih kurang macam ni, RM40 untuk bekas sebesar ini. So actually cost kita tak sebanyak itu. Jadi you all boleh try, saya akan bagi 2 bekas ini deodorant dengan mungkin bau yang berbeza supaya you all boleh try. Pun daripada Shopee juga, Ana Pataniah. Okay, bukan nak menjual sangat, sekadar nak share. So cara yang paling mudah untuk saya post pada you all adalah melalui Shopee lah. Okay, so rasanya itu saja. Kita berada tepat jam 11 pagi sebab nanti PPWN dia ada program lain. So terima kasih sekali lagi kerana setia bersiaran bersama kami di live FB. Semoga kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum, bye-bye.